Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Azlina dan rakan-rakan sekalian. Ialah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan usulan kajian tindakan yang bertajuk Permasalahan Kefahaman Tata Bahasa Arab Murid Tahun 4 dalam mengenal pasti kata kerja yang telah berlaku iaitu fi'il madi dan kata ganti diri ad-dhamair menggunakan teknik 14 domir di jari anda. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Muhammad Izzat Ifat bin Nur Razimi, Nur Atifah binti Muhammad Said Nuri, Nur Ismail binti Muhammad Idris, Nur Izian Izzati binti Abdul Halim dan juga Nur Salwa binti Syamum. Baik, untuk refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, saya telah mengajar. Saya sebagai seorang guru bahasa Arab, saya telah mengajar selama 2 tahun dan sepanjang saya mengajar bahasa Arab untuk murid tahun 4, saya mendapati bahawa kebanyakan mereka menghadapi kesukaran untuk mengingati 14 jenis kata ganti diri iaitu ad-dhamair dan juga kata kerja yang telah berlaku iaitu fi'il madhi. Mereka juga kadang-kadang keliru tentang maksud kata ganti diri dhamir tu. Contohnya kalau untuk dalam bahasa Arab kita ada 14 kata ganti diri yang bermula dengan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Okey. 14 kata ganti diri ni murid kadang-kadang keliru dengan maksud dia. Dan juga tentang penggunaannya. Contohnya kalau huwa dengan hiya tu mereka confuse. Masa satu untuk lelaki, masa satu untuk perempuan. Kemudian untuk huma ni untuk seorang ke, untuk 2 orang ke ataupun untuk 3 orang. Macam itulah kekeliruannya berlaku di situ. Okey. Kemudian untuk kata kerja pula. Contohnya kalau untuk huwa, kata kerja yang telah berlaku. Untuk huwa kata kerja yang telah berlaku, contohnya saya guna fa'ala. Okey. Kalau untuk huwa dia tiada pertambahan apa-apa huruf di belakangnya. Contohnya kalau fa'ala, fa'ala je. Okey, kalau untuk 2 orang lelaki, jika kata asalnya fa'ala, kita perlu tambah huruf alif di hujung kata kerja tersebut. Dia akan jadi fa'ala. Perlu tambah huruf alif di hujung kata kerja tersebut. Sebagai seorang guru, saya faham bahawa tajuk ini adalah agak berat bagi mereka kerana sebelum ni mereka belum pernah didedahkan dengan pembelajaran tata bahasa dalam bahasa Arab. Kerana sepanjang mereka mempelajari bahasa Arab dari tahun 1 hingga tahun 3, mereka belum pernah lagi belajar tentang tata bahasa. Sepanjang saya mengajar bahasa Arab ni, saya sering menggunakan kaedah chalk and talk. Dan juga selain itu saya juga akan memperuntukkan masa kepada murid di dalam kelas untuk mengingati kata ganti nama diri dan juga kata kerja yang telah dipelajari. Saya akan bagi masa untuk mereka menghafal. Selain itu saya juga akan melakukan pengulangan secara lisan. Saya akan sentiasa mengulang pelajaran yang telah saya ajar. Selain itu saya juga akan bertanyakan soalan-soalan kepada murid mengenai tajuk kata ganti diri dan juga kata kerja yang telah berlaku ni. Namun bila saya tanya soalan, yang memberikan respon hanya sebahagian saja. Majoriti dan sebahagian yang menjawab soalan ni adalah orang yang sama. Majoriti pelajar yang lain hanya menunggu jawapan daripada rakan-rakan mereka sahaja. Berdasarkan pemerhatian saya, murid seringkali berasa bosan dengan pembelajaran secara mengingat di dalam kelas seperti yang saya lakukan sebelum ni. Okey, kerana saya faham bahawa murid-murid ni dia mempunyai daya ingatan yang berbeza-beza antara satu sama lain. Oleh sebab tu, saya berfikir bahawa saya perlu mempelbagaikan kaedah mengajar yang saya gunakan dalam mengajar subjek kata ganti diri dan juga kata kerja bahasa Arab ni. Bagi menangani masalah ini, saya memutuskan untuk menjalankan kajian tindakan dengan
memilih 10 orang murid tahun 4 sebagai fokus kajian. Okey, 10 orang murid ni adalah mereka yang sangat sukar untuk memahami dan mengingati kata ganti diri dan juga kata kerja yang dipelajari. Mereka juga sering mendapat markah yang paling rendah dalam latihan dan ujian yang diberikan. Oleh sebab itu, saya memilih mereka untuk melaksanakan kajian tindakan ini. Kajian tindakan ini difokuskan kepada 10 orang murid yang tidak dapat menguasai 14 jenis kata ganti diri iaitu domain dan tak mampu menyatakan pengertian kata ganti diri dengan baik. Murid juga tidak dapat mengenal pasti kata kerja fi'il madi yang telah berlaku. Berikut merupakan permasalahan yang menjadi fokus kepada kajian tindakan ini. Yang pertama, murid didapati tidak mampu menyebut keseluruhan 14 jenis kata ganti diri iaitu domain dan tak mampu menyatakan pengertian kata ganti diri. Dan kedua, murid tidak dapat mengenal pasti kata kerja iaitu fi'il madi yang telah berlaku kerana tidak mengenal pasti pertambahan huruf seiring dengan kata ganti diri yang digunakan. Dan yang ketiga, murid mempunyai masalah untuk mengingati dan memahami maksud kata ganti diri dan kata kerja. Kajian tindakan ini dicadangkan untuk menggunakan reka bentuk kajian berdasarkan model Kemis dan McTaggart 1988. Model ini menitik beratkan 4 langkah dalam tindakan kajian tindakan berdasarkan gelungan, iaitu pertama memerhati, merancang, bertindak dan mereflek. Saya merasakan model ini dipilih kerana ianya bertepatan dan sesuai diaplikasikan terhadap kajian tindakan ini. Hal ini kerana penggunaan model ini begitu meluas dan sangat popular digunakan oleh para guru dalam menjalankan kajian tindakan mereka, khususnya dalam proses penyelidikan. Model ini dirasakan relevan dalam konteks menjalankan kajian tindakan kerana ianya boleh dilakukan di dalam kelas melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan model Kemis dan McTaggart 1988, ianya melibatkan 4 proses, iaitu model Kemis dan McTaggart 1988 dijadikan panduan dalam pelaksanaan kajian tindakan kami. Ianya melibatkan 4 proses, iaitu proses yang pertama pemerhatian, iaitu melibatkan aktiviti pengumpulan data awal. Kedua, perancangan, iaitu merancang apakah kaedah ataupun intervensi yang akan dilakukan. Yang ketiga, pelaksanaan, iaitu melibatkan aktiviti pengaplikasian kaedah semasa PDPC. Dan keempat, refleksi, iaitu melibatkan aktiviti mengumpul dan menganalisis data yang telah dikumpul. Okey, seterusnya kita lihat kepada objektif kajian, iaitu terdapat dua objektif, iaitu objektif umum dan juga objektif khusus. Objektif umum, tujuan kajian ini adalah untuk memastikan 10 orang murid tahun 4 yang lemah dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan kata ganti diri ad-dhamair dan kata kerja iaitu fi'il madi dengan baik dan memahami konteks penggunaannya. Melalui teknik ini, murid dapat meningkatkan penguasaan dan kefahaman mereka mengenai topik yang dipelajari. Manakala objektif khusus pula untuk memastikan 10 orang murid yang lemah dapat memahami dan menguasai penggunaan kata kerja serta berkebolehan menambah dan membuang huruf pada setiap kata kerja yang diberikan dan menggunakan teknik tapak tangan. Yang kedua, untuk meningkatkan kemahiran dan kefahaman 10 orang murid lemah dan mengenal pasti kata kerja yang telah berlaku iaitu fi'il madi. Dan juga yang ketiga, membantu murid dalam mengingat kata ganti diri ad-dhamair dengan menggunakan kaedah nyanyian merujuk kepada kata ganti diri. Seterusnya kita lihat kepada sasaran subjek kajian. Kumpulan sasaran kami adalah terdiri daripada 10 orang murid tahun 4 yang didapati sangat lemah dalam penguasaan kata kerja dan kata ganti bahasa Arab. Tetapi kami mengambil pendekatan untuk melaksanakan intervensi kajian tindakan kepada semua murid kelas tahun 4 seramai 30 orang bagi membolehkan semua murid terlibat dalam kajian ini. Diharapkan intervensi yang bakal dijalankan dapat membantu dalam meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap penggunaan kata kerja dan kata ganti diri nama diri bahasa Arab tahun 4.
Cadangan tinjauan awal dilaksanakan berdasarkan beberapa perkara berikut. Yang pertama, semakan buku latihan bagi mengesan kelemahan para murid. Yang kedua, pemerhatian yang dilaksanakan semasa proses pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah melalui respon kepada soalan-soalan yang diajukan, latihan bertulis dan ujian pra. Yang ketiga, ujian pra dilaksanakan untuk menguji tahap sebenar kefahaman murid dalam menjawab soalan yang berkaitan dengan tajuk kata ganti diri ad-dhamair dan kata kerja fi'lul madi dengan baik dan dijalankan sebelum sesi bimbingan bermula. Bahagian analisis tinjauan masalah, hasil daripada ujian pra iaitu kuis ringkas yang dijalankan menunjukkan pencapaian yang kurang memberansangkan. Oleh itu, perubahan kepada teknik dan alat bahan bantu mengajar harus dicipta untuk mencapai objektif pembelajaran yang digariskan. Assalamualaikum. InsyaAllah saya akan menerangkan pembahagian kepada cadangan intervensi yang dilakukan. Okey, baiklah. Satu kaedah yang telah kami gunakan iaitu diberi nama 14 domir di jari anda. Kaedah ini merupakan satu kaedah dan inovasi yang menggunakan jari jemari manusia berserta ruasnya dan telapak tangan. Intervensi ini diguna pakai bagi melihat kepada teknik ataupun cara yang dekat kepada pelajar iaitu menggunakan salah satu daripada anggota badan. Okey, baiklah. Kenapa kita menggunakan jari dengan kaedah domir ataupun kata ganti nama diri? Untuk pengetahuan anda semua, kaedah ini dipilih kerana melihatkan kepada bilangan domir yang dipelajari untuk silibus bahasa Arab darjah 4 adalah 14 dan menyamai dengan bilangan luas yang ada pada kita punya jari iaitu 14. Maka kaedah ini diambil kerana memudahkan pelajar untuk mengingati 14 domir yang dipelajari itu dan menangani juga masalah murid yang lemah dalam mengingati kaedah tersebut. Maka disebab itulah kita memberikan nama kaedah ini adalah 14 domir di jari anda. Baiklah, kita bersambung. Untuk kaedah intervensi ini, saya sebagai guru telah membahagikan intervensi ini kepada 5 aktiviti. Baiklah, untuk aktiviti yang pertama, sebagai seorang guru, saya akan menunjukkan tapak tangan saya kepada murid dan kemudian saya akan menghitung bilangan ruas yang ada 1, 2, 3, 4, 5 sehinggalah 14 di hadapan murid. Dan murid dalam masa yang sama, murid juga menunjukkan jari mereka dan mengulang semula bilangan ruas yang ada dengan bilangan domir yang telah disebutkan oleh guru. Jadi dengan cara ini, maka itu adalah satu ilmu baru kepada murid bahawa mereka mengetahui yang bilangan ruas mereka menyamai dengan bilangan domir yang telah dipelajari. Okey. Baiklah, kita masuk pula kepada aktiviti kedua. Setelah guru menerangkan bilangan ruas dan bilangan yang domir yang telah dipelajari, maka kita masuk pula kepada aktiviti kedua. Baiklah, untuk aktiviti kedua ini, murid-murid akan diminta untuk mengambil satu helai kertas A4 bagi kegunaan masing-masing. Kemudian, guru akan meminta murid-murid untuk melakar semula jari mereka di atas kertas A4 yang telah diberikan. Setelah selesai, guru meminta murid untuk menulis keseluruhan 14 domir yang telah dihafal dan dipelajari mengikut susunan ruas yang dilakar dengan bimbingan dan bantuan oleh guru. Okey, untuk aktiviti tadi, di samping guru memperkenalkan juga ruas dan bilangan domir, guru juga telah mengajarkan teknik nyanyian kepada murid di samping menggunakan jari untuk menguatkan lagi ingatan mereka dalam mengingat 14 domir itu. Okey, pemerhatian yang dilakukan, yang boleh dilakukan nanti adalah murid-murid diharapkan akan lebih committed dan lebih teruja untuk menghafal, mengingat kata ganti nama diri kerana adanya alat bantuan seperti jari mereka sendiri dan juga lakaran tapak tangan tadi. Kerana kita tahu apabila menulis dan melakar, ia lebih menguatkan ingatan pelajar untuk mempelajari dan mengingati sesuatu topik ataupun subjek. Okey, itu saja. Seterusnya.
Baiklah, kembali kita kepada aktiviti yang ketiga, iaitu aktiviti mengenal domir menggunakan terjemahan 4 unsur, iaitu dia, kamu, saya dan kita, dan menggunakan semula aplikasi penunjuk jari. Baiklah, untuk langkah pertama, guru akan menerangkan makna domir dengan mengklasifikasikan 3 jenis domir itu kepada 4 unsur terjemahan, iaitu dia, kamu, saya dan kita. Untuk di dalam domir ini diberikan kepada tiga pembahagian. Di dalam bahasa Arabnya kita sebut pembahagian pertama dhamir ghaib ghaibah, yang kedua dhamir mukhatab mukhatabah, dan dhamir yang ketiga adalah dhamir mutakallim. Dan ketiga unsur ini diberikan kepada 4 terjemahan supaya pelajar mudah untuk mengingati. Okey. Seterusnya, guru akan meminta murid untuk menggunakan teknik yang telah dinyatakan dan di dalam memudahkan mereka untuk mengingat setiap makna. Okey, untuk slide seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana teknik ini akan dijalankan. Baiklah, kita tengok bersama-sama lampiran yang disertakan di dalam slide ini. Okey, untuk pembahagian domain, kita telah bahagikan kepada 3 jenis. Maka untuk setiap 3 jenis itu ada 5 kaedah ataupun kita panggil 5 gerakan ataupun penunjuk untuk kita tunjukkan kepada pelajar setiap satu makna. Sebagai contoh, tadi kita ada 4 unsur terjemahan, betul tak? Maka ada 4 unsur terjemahan tu merangkumi dia, kamu, saya, kita. Okey, untuk setiap terjemahan dia, kita menggunakan 3 kaedah jari. Supaya kita boleh tengok dalam slide tu. Okey, jari yang pertama tu menunjukkan kepada dia seorang. Dia seorang. Okey, lepas tu bila 2 jari, dia 2 orang. Bila 3 jari, dia ataupun mereka 3 orang. Okey, seterusnya menggunakan kaedah kamu. Sama juga menggunakan kaedah jari itu, kamu seorang 1 jari, kamu 2 orang 2 jari, kamu 3 orang 3 jari. Dan kita ada juga kata ganti diri lagi 2, iaitu saya dan saya dan kami. Saya seperti ini, seperti yang ditunjukkan dalam slide, dan kami menunjukkan ramai. Jadi apabila guru menerangkan sebagai contoh, huwa, huma, hum. Jadi mereka boleh tahu dia, bila tunjuk 1 maksud dia seorang. Kalau dia tu 2 jari, dia 2 orang dan seterusnya. Saya ringkaslah. Okey, baiklah, kita sudah masuk kepada aktiviti yang keempat. Seperti yang kita lihat di bahagian pengenalan tadi, di dalam intervensi yang dijalankan ini adanya perkaitan di antara dhamir, dhamair, kata ganti nama diri dengan kata kerja yang telah berlaku ataupun kita sebut dalam bahasa Arab fi'lul madhi. Maka untuk aktiviti keempat ini kita telah masuk kepada fasa yang kedua dalam aplikasi ad-dhamair, iaitu pengenalan kepada kata kerja yang telah berlaku menggunakan kad penunjuk. Okey, baiklah. Untuk langkah pertama, guru akan memberikan penerangan pengertian dulu fi'lul madhi ni apa kepada murid dan menyatakan penambahan huruf yang berlaku. Maka di dalam teknik ini, guru akan menggunakan kad penunjuk yang diperbuat daripada kad manila yang berwarna untuk mengenal pasti apakah dia huruf yang bertambah pada setiap fi'il tersebut, dan di samping itu guru akan menunjukkan jari mereka. Okey, sebagai contoh saya ada letakkan di dalam lampiran tapi saya ingin buat contoh di sini. Okey, contoh. Guru menunjukkan satu fi'il madhi yang ada penambahan huruf. Maka di samping itu guru akan menunjukkan sekali jari mereka yang di mana tadi pelajar telah menghafal kedudukan setiap dhamir itu. Maka guru terus sahaja menunjukkan jarinya dan mereka automatik insya-Allah boleh mengenal dhamir apa yang dilakukan di dalam ataupun dhamir apa yang telah diaplikasikan di dalam fi'il ini. Okey, sebagai contoh penambahan di sini adalah waw. Maka dhamir yang dilaksanakan adalah dhamir hum di jari ini. Dan seterusnya apabila guru telah menerangkan tadi, maka pelajar diminta untuk mencatat semula kata kerja yang mereka telah pelajari tadi dengan menggunakan pensel dan kertas A4 yang sedia ada, dan mereka mestilah mengenal pasti. Dan untuk teknik ini juga pelajar boleh mengenal pasti penambahan huruf mengikut kepada kad manila tadi kerana telah ada disertakan sekali penambahan huruf yang ditandakan dengan pen marker yang berwarna lain. Maka ia memudahkan pelajar untuk mengetahui apa penambahan huruf yang berlaku.
Okey, baiklah, kita telah memasuki aktiviti kelima. Jadi kita telah menggunakan 4 langkah sebentar tadi. Maka untuk aktiviti kelima ini adalah bagaimana guru ingin mengaplikasikan semula ataupun buat sedikit latihan pengukuhan bagaimana pelajar boleh mengaplikasikan kaedah intervensi ini. Maka untuk aktiviti yang kelima ini adalah diberi nama latihan pengukuhan 14 domer di jari anda. Okey, seperti biasa guru akan memberi satu kertas A4 dan sebatang pen marker kepada para pelajar. Maka guru meminta pelajar untuk seperti biasa melakar semula tapak tangan mereka, namun kali ini mereka tidak perlu menulis domain tadi, tetapi mereka perlu menulis fi'lul madhi ataupun kata kerja yang telah berlaku di dalam setiap ruangan ruas tanpa menulis semula fi'lul madhi yang telah dipelajari, kerana melihat kepada aktiviti sebelum ini di mana mereka sudah pun mengingat domain yang telah dipelajari. Maka mereka hendaklah menulis setiap penambahan huruf yang berlaku mengikut kepada bilangan domer dan juga mengikut kepada susunan domer yang mereka telah hafal dan ingat menggunakan kaedah intervensi 14 domer di jari anda. Dan kita dapat lihat di sini bahawa murid dilihat bersungguh-sungguh untuk mengingati setiap domer yang telah diajarkan kerana adanya penunjuk ataupun kita panggil alat bantuan jari tersebut. Natijahnya mereka akan lebih mempelajari kaedah itu dengan lebih berkesan dan menyeronokkan secara spontan. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini saya akan tunjukkan sedikit simulasi intervensi yang kami jalankan. Untuk bahagian pertama, kita akan mulakan dengan pengenalan kepada domer. Okey, baiklah. Kita akan menggunakan 5 jari yang ada pada tapak tangan. Okey. Di dalam tapak tangan kita ini ada 14 ruas, maka 14 ruas mewakili kepada 14 domer yang dipelajari bagi murid tahun 4. Okey, ad-dhamair yanqasimu ila 14 ضمير. أولاً هو هما هم هي هما هن أنت أنتما أنتم أنتِ أنتما أنتن أنا نحن. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada pengertian setiap domer menggunakan teknik jari dan teknik terjemahan dia, kamu, saya, kita. Okay. Jika saya menunjukkan ke sebelah kanan dan menunjukkan satu jari, maka ia mewakili seorang, 2 mewakili 2 orang dan 3 mewakili 3 orang dan lebih. Okay, baiklah. Dia, huwa, huma, hum. Okey, seterusnya jika kamu seorang, kamu 2 orang, kamu 3 orang. Anta, antuma, antum. Seterusnya saya, ana, nahnu. Kita, kami, ramai. Baiklah, itu sahaja perkongsian intervensi di antara hubung kait di antara ad-dhamair dan juga teknik 14 domer di jari anda berserta sedikit lagu. Itu sahaja. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Seterusnya kita lihat kepada jadual pelaksanaan kajian iaitu gancat. Jadual di bawah merupakan jadual pelaksanaan kajian tindakan gancat bagi kajian tindakan yang akan dijalankan selama 5 minggu. Pada minggu pertama akan dijalankan tinjauan awal dan juga menganalisis tinjauan awal. Pada minggu yang kedua, merancang aktiviti intervensi pada perjumpaan pertama dan juga perjumpaan kedua. Pada minggu yang ketiga, merancang aktiviti intervensi dan juga melaksanakan intervensi. Pada minggu yang keempat, mengumpul data, menganalisis data dan menulis laporan kajian tindakan. Manakala pada minggu yang terakhir iaitu
Minggu yang kelima, menyemak semula laporan dan menghantar laporan kajian tindakan. Anggaran perbelanjaan bagi kajian tindakan ini memerlukan butiran seperti yang berikut, antaranya kertas mahjong, pen marker, kad manila serta kertas A4, dan jumlah keseluruhan berjumlah RM23.30.